Selamat datang ke podcast kami, di mana kami akan bincangkan cerita yang hangat, cerita viral, kata-kata mutiara, Kenapa dia buat macam ni? Bukan segmen tu sedih, yang tunang dia cakap lah, yang segmen dia dah tahu kontroversi, hati. Dia tahu hati dia dah. Hati betul untuk menilaikan yang solat tu betul ke tak betul. dan aksi gelakat 3 orang. Tak tahu apa. Kalau korang faham tiga-tiga confused. Hello guys, welcome back. Selamat kembali. Okay, biasa aku nak shout out, aku nak shout out, aku tak kisah. Aku nak shout out je. Shout out lagi. Aku tak kisah. Go. Jangan stop aku. Cuba shout out. Okay, aku nak shout tu kita punya ni lah. Kita Sponsor. punya main sponsor kita, Dream. Alamak San. Ada juga kita next Habis punya. aku belum prepare. Tadi dia tunjuk gini kat aku. Aku tak lah. Selalu aku buat gini kau nak cakap apa? Tunjuk kau. Okay. Sebab suara kau tu, aku nak dengar. Okay, kita shout out to Dream Studio Production. So kalau korang nak find out more about this Dream Studio Production, pergi kat Instagram diorang, check them out. Yeah baby, okay. Kita dah bincangkan, kita dah bentangkan, kita dah diskusi, kita dah panas. Wow. semua kita dah bincangkan lah. Kita tak semualah, just kita try to summarizekan semua cerita. Ada perkahwinan walimatul urus lah di zaman moden Melayu Singapura. So senang kata ya syarat-syarat tu is kira kita punya kaum yang set up Yes, lah. kita punya kaum start is all dictated by the parents. Kita senang kata is to show the punya status lah. Ada baik ada buruknya lah. Ada baik, ada buruknya. Ada baik ada buruknya. So okay, actually guys, kita ada buat. Yes. Sekejap aku nak sedawa. Alamak. Lepas tu aku cakap sudut ni jangan kasih makan. Sudut ni kasih makan kari pak. Sedap lah. Okay. Sebenarnya guys, kita ada buat satu orang ni. Dia supposed tu datang untuk ceritakan dia punya pengalaman dia, the faces bila nak berkahwin ni. Kira kan dia nak kahwin ni. So adalah dia punya apa? Liku-liku, challenge dia bila dia nak mendirikan Rumah tangga. apa tu? Rumah tangga. Bahtera perkahwinan. Kenapa? Kau punya ayat. Aku pergi orang kahwin DJ kan. Aku dengar orang. By the way, Hasan dijemput sebagai host untuk DJ orang kahwin aku sebagai driver Kira aku tak layak lagi jadi host. Siap. Okay. So kawan kita ni kita nak panggil apa? Nama sebenar ke apa? Kita panggil nama dia as nama bedek lah. Nama samaran. bedek. Sebab kalau nama sebenar aku takut bila perempuan yang saya dengar Mantoya. Mantoyak lah. Kau tahu. Mantoyak betul lah tangan. Kau tak tahu dah lah. Maman. Maman tak boleh. Kenapa pula? Man ke ai sancisan boy star. Oh you. Okey boleh. Tak lah, kita panggil dia Man lah. Kita panggil dia Man lah. Okay, kita supposed to invite Man. Man nak kongsikan cerita dia punya ni lah, dia punya faces dia berkenaan dengan tunang dia. So bila dia nak berapa bulan lah nak kahwin ni lah. So something happen. Yes. Dia tak dapat datang. Dia pelajari kita dapat datang dan hal. So kita ada story dia. Yes. So ni bukan kita lancarin kau Man Ni kita, aku disclaimer dulu. Nanti kalau salah story nanti kau claim kita pula. Lagi pun Man dah agree untuk Man kita dah agree lah. So berbualkan. kita akan suruh Joe lah sebab Joe rapat dengan Man. Yes, correct. So Joe akan ceritakan. Cuma aku takut bila kalau Joe ceritakan dia yang terbawa. Betul. Joe yang bercerita. Okey, kalau aku nangis tolong. Kalau pasal cerita dia memang sedih. Aku dengar cerita dia first hand. Okay lah. So kita akan suruh Joe ceritakan. Joe pun kenal Man. Mungkin Joe pun boleh Rasa feel lah, rasa boleh apa yang Man rasa sebab orang kawan kan. So Joe take it away aja. Sabar, sebelum tu aku try not to interrupt. Sebab nak interrupt boleh. Sebab orang tengah feel kau nak interrupt nanti kacau. Okay. So guys, akan pass the mic to Abang Joe kita untuk ceritakan lah apa yang Man rasakan. Okay. Terima kasih Hasan. Terima kasih. Okay. Alright. Ni cerita personal lah pada aku. Bila aku dengar cerita ni aku boleh rasa yang macam kesian lah. Tapi before aku nak start ni cerita, aku bilang one thing je lah. Jangan salahkan siapa-siapa.
Tu yang penting dulu. Jangan. Tapi bukan kau tadi yang kau cakap kau nak potong ni segmen kau nak hantar kat rumah perempuan tu. Mana? So ni cerita siapa ni? Tak. Okey. Kau kata tak Macam boleh tadi salah. aku cakap, macam kita jangan salahkan sesiapa. Sebab pasal betul at the end of the day kita kena fikir macam ni. Tak tahu whether diorang ada jodoh ke tak. Ini semua tentuan Allah. Okay, faham. Itu kita tak boleh salahkan. Kadang side perempuan dia ada dia punya apa tu? Dia ada dia punya reasons for doing that. Side lelaki maybe dia ada dia yang rasa lagi sedih. Betul. Tapi kita tak boleh salahkan mana-mana punya side. Memang at the end of the day is decision like that. Tapi kalau korang yang dengar cerita ni, korang pandai-pandai menilai lah. So kirakan macam orang yang dengar cerita mereka dah sedih, apatah lagi orang yang rasa. Correct. Orang yang sendiri tu yang rasa. Betul. Mesti lagi sedih. Aku tengok dia kesian kadang. Yalah. Betul. Okeylah. Jom. Take it away. Alright. So yang apa yang ini semua yang disampaikan oleh yang si siapa tu? Maman. Si Man ni. Apa yang dia sampaikan aku cuba sampaikan dengan apa tu? Dengan sebenar-benarnya lah. Okay. So si Man ni dia ada kenal satu perempuan ni lah. Lama juga dia dah kenal perempuan ni 6 tahun. 6 tahun lah. Dia punya relationship ni daripada zaman lama lagi. Daripada zaman dia tengah national service. Lama. Dia tengah national service dia nampak. Dia terjumpa lah satu perempuan ni. Dia cakap perempuan ni lawa, cantik. Dia tergerak hati lah. So lepas tu bila dia dah lepas national service tu dia adalah masuk satu company ni. Lepas tu dia masuk satu company ni, dia terjumpa balik perempuan tu. Sebab pasal perempuan tu pun kerja sama tempat. Kerja sama tempat. So dia terjumpa. Tapi bila mula-mula tu perempuan tu jual mahal. Standard lah. Jual mahal. Sebab pasal betul perempuan ni dia pun ada macam ada ciri-ciri dia lah. Dia pun adalah ada ciri-ciri lah. Kita tak nak sebut lah. Tapi kena jual mahal. Tapi last bila ada satu benda lah. Bila si Man ni dia tertiba dia nak masuk satu apa tu? Anugerah. Bukan anugerah. Dia anugerah lain. Dia ada nak masuk satu bidang lah. Bidang kita tak boleh sebut lah. Kalau dah bilang bidang tu orang tahu bidang apa. Tapi kalau nak sebut boleh. Boleh. Ada bidang apa tu? Yang bidang yang ni pun ramai orang. Nasi, cakap nasi, betul nasi. Cakap lah nasi. Cakap lah nasi. Banyak nurse Melayu nanti dengar. Dah kena kecam. Okay, so si Man ni dia masuk bidang nursing. So tak semena-mena dia dapat jumpa balik si yang perempuan ni lah. Dia dah jumpa. So daripada situ dia kenal lah berbual-bual. Perempuan ni pun layan. Dah layan. Terus jadilah. Jadi apa tu? Jadilah satu perhubungan, satu percintaan. Betul. So dari situ memang dari mula dia okey. Best semua diorang. Aku tengok lah daripada jauh macam si Man ni dia tak pernah ada betul-betul punya girlfriend. Ini betul-betul ni bercakap dia punya first punya girlfriend. Dia punya first love lah. Okay. Tu sebab bila apa yang akan terjadi yang in the future ni kan, dia betul-betul pecah hati dia, sakit hati dia. So bila diorang starting tu memang aku tengok bahagia lah. Man pun dia dah biasa hidup susah kan. Dia biasa hidup sendiri. Tiba-tiba bila ada orang yang kat belakang dia support dia ke apa atau kasih sayang kan, dia betul-betul berubah. Dia jadi lebih orang lebih positif lah. Nampak dia positif. Tapi bukan nak cakap apa, tengok dia orang punya relationship pun macam itu pun ada dia punya ups and downs lah. Ups and downs. Sebab pasal okey lah, ni kita share sikit lah. Man ni dia ada masalah keluarga. Ni Man ni ada masalah keluarga. Habis yang perempuan ni bukan nak cakap apalah, dia datang dari keluarga yang bukan senang, tapi alhamdulillah diberikan rezeki. Diberikan rezeki yang lebih lah. So kira kan macam drama Macam drama. Antara dua darjat. Betul. Sebab pasal ni Man ni pun dia daripada keluarga yang apa tu, dia tak boleh cakap keluarga susah, tapi keluarga yang sederhana lah. So yang perempuan ni pun keluarga dia berada jugalah. Berada juga, adalah duit dia. So diorang bila dah kenal, at first semua macam okey. Perempuan ni adalah bagi dia syarat.
Macam So perempuan ni kasih syarat ke mak dia kasih syarat? perempuan ni ada bagi dia punya syarat. Maknanya perempuan ni ada bilang apa yang dia nak lah. Dia nak bukan family dia nak lah. Bukan apa yang dia nak. Okay. So antara dia yang apa yang dia pernah share dengan aku lah. Perempuan ni dia cakap dia nak kahwin sebelum 30 tahun. Okay. Dia nak kahwin sebelum 30 tahun. Then kalau boleh dia nak buat besar-besar. Oh grand lah. Grand. Dia nak buat besar-besar. Sebab pasal apa? Yalah, bukan standard lah perempuan. Kadang-kadang diorang nak rasa macam jadi ratus hari lah. Yes lah. Pemain suri kan? Permaisuri sehari, betul. So macam dia nak buat grand. Dia nak invite ramai-ramai orang. Dia nak invite sampai, yang aku dengar last lah, sampai nak invite 2000 orang. 2,000 orang? 2,000 orang. Tengah COVID? Sekarang tengah COVID? That time tak tahu lagi COVID. Oh, itu cerita dulu Tu cerita dulu. Masa tengah sedap lah. Masa tengah best. Okay. 2,000 2,000. Tapi yang makan ni Raja Permaisuri korek. Okay, Makan steak. So yang si Man ni, dia satu yang boleh cakap pasal dia ni, dia orang dia positif. Dia orang dia positif. Kita iakan lah pada syarat tu. Dia iakan pada syarat dia. Sebab pasal apa? Si Man ni betul-betul sayang kat perempuan ni. Dia betul-betul sayang. Dia betul-betul cinta dengan perempuan ni lah. Dengan cakap. So apa yang Man ceritakan aku lah, dia cakap syarat-syarat ni memang berat. Berat untuk dia nak lakukan. Tapi sebab pasal dia sayang perempuan ni, perempuan ni dia sanggup buat lah. Tapi dia perlukan masa. Itu je. Sebab betul si Man ni pun ada masalah keluarga. Senang cakap, adalah ahli keluarga dia yang terdekat ni tak sihat lah. Tak sihat. Ada masalah kesihatan yang buat dia macam kena jaga lah. So dia ada dia punya tanggungan sendiri, bebanan dia sendiri. So lagi si Man ni pun kan sekolah kan, tadi cakap dia masuk sekolah. So dia pergi sekolah, dia daripada ITE, terus dia pergi poli. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Dia punya rezeki dia ada. Tu satu benda aku tak boleh tolak. Dia rezeki dia ada. So daripada ITE pergi ke poli, dah graduate. So dalam pertengahan tu adalah dia ada cerita-cerita jugalah. Dia cakap adalah macam bertekak sikit, bergaduh sikit. Tu normal. Ada macam ada sampai macam perempuan ni minta putus. Tapi satu benda ni pasal si Man ni dia kalau boleh dia tak nak. Dia apa-apa dia try to fight. Fight for this relationship. Fight for this relationship. Sebab pasal yang perempuan ni nak kena faham. Dia betul-betul sayang perempuan tu. Dia betul-betul sayang, dia betul-betul cinta perempuan tu lah. Tu yang aku nampak dari jauh lah. Dia pun ada bilang aku yang betul-betul macam dia ingatkan yang perempuan ni is going to be dia punya future wife lah. So bukan untuk macam main-main ke apa kan. So kita cut the story short, nak habis-habis dia punya ujung-ujung dia lah. Aku rasa pun korang tahulah apa jadi dengan cerita dia kan. Korang kalau dah tahu cerita dia, then apa dah? If you don't mind, you ceritakan. Boleh. Okay. Apa tu, kalau ada tersinggung ke apa, minta maaf Yalah, kalau ada tersinggung Man, minta maaf kalau aku terbuka aib ke apa Man. Kalau ada benda yang tak elok, kita akan sensor. Boleh. InsyaAllah. Okay, so apa yang jadi ni sebab pasal yang Alamak, aku tengah feel cerita dia. Aku nak Tak, nanti aku buat dulu. Nanti soal ini tak buat. Cut dia. Please, boleh. So okay. So 6 bulan terakhir lah diorang punya apa tu relationship. Kira si Man ni kira Betul, dia kira berapa lama dia sama dengan perempuan tu. Yalah, macam orang cakap, kalau dah sayang macam itulah. Yalah, betul lah. So dia kira 6 bulan terakhir tu relationship, dia boleh nampak yang macam perempuan ni ada perubahan sikit. Dia dah macam, dia selalu komplain dia penat, tak nak reply balik. Kadang macam tak nak reply message. Kalau reply pun macam gitu-gitu. Bila macam ajak keluar busy, penat. So macam dia pun, tapi being Man, dia fikir macam okay, dia understanding. Dia very caring lah. Dia very caring person. Dia fikir macam okay fine, aku punya mata ini penat. Dia kerja penat. So aku pun tak nak ganggu dia lah, kasih dia rest. Sebab pasal dia punya off days are very precious lah. Yalah, orang kalau kerja kerja hospital ni orang faham penat, off yes, day penat. dia is very precious lah. Yes. So si Man ni pun macam okay fine. Sebab pasal Man pun kerja sama bidang kat dia, faham juga dia punya tu. So dorang lepas tu macam jarang jumpa lah. Kadang-kadang macam sebulan 2 kali, sebulan sekali gitu jumpa. Okay.
Tapi berbual on the phone atau message, tapi balasan dia kadang-kadang okey, kadang rancak, kadang tak. Macam gitulah. So bila dah nak ujung-ujung tu, satu kali macam Man ni ternampak lah perempuan ni ada taruh kat Facebook. Pasal apa, macam cerita macam sedih-sedih. Macam sedih-sedih pasal relationship. Tapi dalam Man punya hati ni bukan aku. Siapa ni? Dia kan macam dia ternampak si Man tu nampak tunang dia post pasal benda-benda, tapi macam aku dengan dia okey je. Betul. Tiba-tiba asal dia macam post benda sedih. Betul. Okay. Dia ada post macam benda dia sedih. So si Man ni ada tanya. Ragu-ragu lah kat situ. Man ni ada tanya, ada ke dia buat salah. Pasal setahu dia tak pernah buat salah lah. Atau tak ada apa-apa yang dia buat yang dia rasa macam curiga lah. So dah yang tunang dia cakap, betul tak, dia kena mengena dengan dia langsung. Dia kena mengena dengan orang lain. So tapi si Man dalam hati ni, kalau orang lain punya benda, kenapa kau nak share? Jadi macam sibuk pula orang benda-benda. Itulah. So lepas tu Man tu macam dia baik, dia baik hati, dia cakap kita apa, besok kita berbual. Sebab pasal sekarang tak tahu, maybe dia stress. Okay. So besok dia tanya lagi, dah okey, apa jadi semua. Dan perempuan ni pun macam cakap lah macam, tak ada kena-mengena, got nothing to do with you. Nothing to do with you, tak ada kena-mengena dengan you. It's about my friend. Tapi si Wan ni macam nak cakap, kalau dah lama sayang orang ni, kita dah tahu perasaan dia macam mana lah. Dia yang dia cakap lah, yang dah kenal orang ni kan, kita tahu perasaan dia. Dia tanya, dia makin tanya. Last lah perempuan tu cakap, dia main kayu 3. Dia ada jumpa laki belakang. So si tunang dia sendiri yang bilang bilang dia lah. Betul. Mengaku lah. Tunang dia sendiri mengaku yang dia ada kontak laki lain lah. Dia ada pernah jatuh cinta dengan laki lain. So selama tu kira dia tengah menduakan tunang dia lah. Betul. Okay. Dia cakap Wallahu alam. Ni semua kita cakap wallahu alam. Okay, sambung dulu. Ada banyak soalan yang aku aku nak ada tanya. soalan juga. Betul ke? Go. Sama-sama dulu. So macam apa, macam dah one thing yang dia rasa yang si Man ni, dia sedih. Pasal betul-betul dia sayang ni perempuan. First love. And dia sayang dia punya tunang lah. So bila dia dapat tahu pecah hati dia, remuk. Pasal ni kan, dia macam kena tumbuk lah muka dia. Sebab pasal apa, macam dia tak sangka perempuan ni boleh buat gitu. Yes. Dia tak sangka perempuan tu boleh buat gitu. Sebab pasal dia kenal perempuan ni 6 tahun yang dulu tak macam gitu. Yes. So bila dia kenal perempuan, dia pun tak sangka. Sebab pasal selama ni aku kena cakap si Man ni baik. Man ni pun ada dia punya kekurangan dia, ada dia punya tak sempurna tak sempurna. Tapi apa yang aku tahu satu benda pasal ni Man ni, dia kalau buat benda, dia mesti ingat dia punya tunang dia. Apa-apa dia buat, dia mesti ingat tunang dia. Itu yang satu benda yang kadang-kadang aku respect dengan si Man ni. Okay. So bila dia dia dapat tahu, remuk lah. Tapi dan macam dia cakap aku lah, dia tanya tunang dia. Sekarang dia macam sebab pasal orang dah sayang, dia put aside the problem. Dia cakap okay, ni benda it's not a big thing lah. Sebab pasal cheating happens lah sometimes kan. So dia cakap, dia tanya tunang dia, sekarang awak masih sayang saya ke tak? Jawapan dia adalah, saya tak tahu. So dia kirakan perhubungan ini bergantung tanpa tali Tanpa tali. Seperti layang-layang yang terputus talinya lah. Itu macam lagu. Itu Dia belum terputus lagi. belum ada lagi. Belum putus. So dapat apa tu, macam bila tunang dia cakap yang dia tak tahu dia sayang tak si Man ni lagi. Kalau mana-mana lelaki pun bila dapat tahu yang orang yang dia sayang betul-betul buat gitu, apa perasaan? Saya pun rasa ni remuk lah. Bila dengar apa dia cerita pun boleh rasa dia punya sakit dia punya sedih dia. So lepas tu dorang take a break. Si Man ni cakap dengan perempuan ni macam, kau pergi fikir apa yang kau nak, lepas tu kau bilang aku. Betul. So okay lah, a few days lah
A few days. Tapi si Man ni masih mencari. Sebab pasal dia dalam otak dia pernah bilang aku, dia cakap macam kalau aku lepaskan orang yang macam ini, aku takut aku tak akan jumpa lagi lah. Itu sebab dia mencari. Tapi lepas tu dah dapat tahu. Kau jangan kacau mood lah. Lanjutkan perjuangan. Okay, sebab Okay. So dah berapa hari tu si Man ni tanya dia. Man ni tanya dia, bila awak cakap yang awak menduakan saya, awak buat apa dengan dia? Oh, kira minta clarification lah. Minta clarification. Makin hangat ni cerita. Makin hangat. Panas. Okay, kita akan kembali ke Tak. Sambung. Sambung. Kembali tak habis. Bila dia tanya, dia cakap apa tu, bila dia tanyalah apa yang tunang dia dah buat. Tunang dia cakap all the way. All the way as in apa? tak apa, kita akan set. All the way sampai ke Kira main lah. Main lah kan, dapat main lah. Tunang dia cakap sampai dia dah dengan lelaki tu ada intimacy lah. Hati pecah tu member. Siapa tak pecah? Pecah tu member cakap. Okay. Kat mana tu? Ha? Kat mana? Kat mana apa? Diorang main. Oh, adalah lubuk-lubuk. Kita tak boleh apa tu? Tak apa, kita boleh sensor. Tak, kita tak boleh reveal dia punya tempat. Sebab pasal kadang-kadang nanti orang Tak apa, kita sensor. Jangan takut, kita akan sensor tempat dia. Banyak pendengar nak dengar ni. Dia cakap macam adalah dia buat kat belakang kereta. Belakang kereta. Belakang kereta lah dia jalan. Fantasy tu. Ya. Tu macam terus si Man ni pecah hati dia. Mestilah. Pecah hati dia. Sebab pasal apa? Dia tak pernah terfikir perempuan ni akan buat gitu. Knowing her for 6 years back. Correct. Korang dah bukan korang, minat Man dengan tunang dia dah go through Bukan all the aku. shit. Kan kau apa si Man daripada Kita bersekolah lagi ITE. lah. ITE pergi ke poli Sampai nak bekerja. prove kat orang yang dia boleh boleh belajar, boleh Yes. Kira nak pursue sama his standard study, lah, nak sama standard. and then it ends this way. Correct. Memang sakit lah. Sakit. Bila lepas tu dia ada cerita lah. Dia cakap dia tanya perempuan ni apa masalah dia, kenapa dia buat macam ni. Perempuan tu yang tunang dia cakap lah, yang dia dah tahu hati. Dia dah tahu hati. Dia Tahu dah, hati boleh main dengan lelaki lain kat belakang kita. dia tahu hati. Dia dah tak ada perasaan dengan si Man ni. Bila dia dah tak ada perasaan dengan si Man ni, terus dia macam tu yang dia buat benda-benda gini. So macam si Man ni dalam fikiran dia macam apa ni? Aku ni siapa dalam Yes. dalam hubungan ni tau. Macam dia tak tahu. Macam senang-senang macam tunang dia boleh buat benda-benda macam gini lah. Yes. Macam bukan nak cakap, kita kalau cakap benda kasar ni macam gadai dia punya maruah. Sebab si Man ni sentuh wallahualam. Aku tak nak cakap. Tak, kita tak tahu. Sentuh ni wallahualam. Tapi bila apa tu? Dah sampai tahap main tu. Dah tahap sampai gitu kan. Dia pun macam aku ni siapa? Dah tunang kan. Dah tunang. Aku ni siapa dalam lagi nak hidup kahwin, dia? Bila dah nak tunang, nak kahwin, kan tiba ada seorang tu cakap yang betul-betul sayang, dia cakap dia dah tak tahu, dia dah tahu hati, dia dah tak ada perasaan. Macam mana perasaan tu? Member setengah gila pun. Itulah. Member setengah gila cakap. Dia sampai apa? Dia cakap dengan perempuan ni masih boleh continue, jangan buang. Masih nak. Itu yang satu benda aku cakap dengan yang Man ni. Kenapa kau cakap gitu? Man ni cakap sebab pasal apa? Dia sayang. Dia sayang. Dia betul-betul sayang. Dia cintakan. Dia cinta dengan ikhlas tunang dia. Tapi yalah, bila kadang-kadang satu benda yang aku learn from experience juga lah. Kalau kita ikhlas kita ikhlas menyayangi satu benda. Tapi kalau kita terlalu menyayangi and benda-benda gini terjadi, Susah untuk kita yang pecah. That's why not in relationship, not in apa-apa pun, kau nak buat benda pun jangan kasih 100%. Yes. Nanti kau akan rasa dia punya ni. Macam aku punya kerja. Aku kasih 20%. Masa kerja kat tempat kerja aku, aku kasih 20%, 25%. Sebab aku tahu aku akan setiwa. Betul. Orang lain akan dapat kredit dia. Yes, betul. Betul. So So pecah. Kira Remuk. Terus sampai jumpa ada si Man ni cakap dia pergi jumpa lah perempuan ni.
Sebab perempuan ni cakap dia nak macam do it the proper way lah. Dia Nak putus secara betul-betul betul lah. putus lah. Cara betul. So dia pergi jumpa perempuan ni. Tapi Aman cakap dengan aku, dia sampai nangis-nangis lah dia cakap dengan aku. Bila si Man ni all the way dia pertahankan macam dah kita boleh move on, kita boleh Masih together lagi lah. kita masih boleh Dia masih together. nak pertahankan Dia lagi masih walaupun dia pertahankan. tahu what happens Betul. Dia masih nak. Yang part sedih tu, perempuan tu boleh macam tengok dia Tak ada macam apa-apa. tak ada perasaan gitu. Macam tak ada perasaan. Tak ada apa? Tak ada rasa macam bersalah ke apa yang dia dah buat benda yang macam gitu. Dia tak ada rasa bersalah, dia macam dah lali lah. Dah tak ada perasaan terus lah. Oh, okay. Sorry. Boleh. Aku nak tanya soalan. Kau ada soalan aku tanya dulu. Kau tanya dulu. Okay. Man ni aku tak tahu kalau Man nak bilang kau lah. Betul, aku tak tahu kalau is that a reason or maybe dia tak pernah pun buat apa-apa dengan lelaki tu. Dia cuma nak bilang yang okay, I dah buat ni. Dia cuma nak end that relationship. Wallahualam. Itu satu benda yang aku pernah bilang Man. Aku pernah bilang Man yang rasa-rasanya dia cakap tapi dia buat ke tak? Dia cakap sebab pasal dia nak sakitkan hati kau ke tak? Yes. So ada soalan Yang tunang tu sekarang umur berapa? Tunang tu dah nak masuk Ni sila saya kata. Kau tak mau ketawa. Kau tak mau ketawa. Jadi soalan dari Ada jawapan kena-mena. ada umur dah berapa? Macam kat dalam ni courtroom dah nak masuk 30 lah. Dah masuk 30. Nampak 30. So kalau kita nak balikkan balik cerita ni tadi si Jo pernah cakap tadi kan si tunang ni nak kena kahwin before 30. So mungkin ini adalah salah satu alasan dia untuk putuskan pasal dia tengok si Man ni masih belum ready nak kahwin. Betul juga. Boleh di-consider as macam itu. Sebab pasal tapi kita macam tadi aku pernah cakap pasal cerita Man si ada Man ni. family Man ada masalah, tanggungjawab dia. Man ada tanggungjawab. Bukan Man suka-suka apa tu macam nak tangguhkan atau suka-suka nak Dia macam senang kata dia selfish lah si tunang tu. Wallahualam. Kita nak kecam. Kita nak kecam. Kita nak kecam. Personal Kita nak kecam. Jangan nanti tunang dia cari aku pula. Minta maaf. Minta maaf. Tu macam tak boleh cakap dia selfish. Dia pun ada dia punya kemauan. Okay, so aku nak balikkan kita punya topik syarat-syarat Sebab sekarang kita dah bukan melalut lah. It's a story. Mesti ada kena-mengena dengan syarat-syarat. So mungkin ada yang syarat yang si tunang yang perempuan tu dah letak kepada Man tu tapi Man tak boleh fulfill. Yes. So, Is there any Man dia bilang ke is there any Ada. So apa yang syarat dia yang mungkin kau rasa membuatkan keretakan ketunangan ni? Ini dah bukan hal ehwal. Itu dah macam jejak kasih. Kita banyak tahu. Kalau dia jadi host lah. Dah boleh jadi host Boleh Jejak jadi kasih, Jejak kasih. Bayangkan aku diam-diam tak tulis ke? Kau ngumpul juga Bagus lah. Kau berfungsi juga kan? Bagus lah. Okay. So adalah Man pernah ceritakan aku daripada syarat-syarat ni lah. Satu syarat dia hantaran nak kena minta lebih dari 9,000. Okay. Lebih dari 9,000. Tu satu hantaran dia. Dan lepas tu lagi satu yang diminta oleh diorang is solat, tapi bukan macam solat tapi dengan cara yang betul lah. Okay. Cara yang betul. Macam mana nak tahu tu betul tak betul? Sebab yang nak setahu kena aku ikhlas. Ya setahu aku ya solat ni antara kita dengan Allah. Betul. Betul tak? So siapa dia untuk menilaikan yang solat kau betul ke tak betul? Itu sebab kadang Kau personal. kau personal. Adakah kau Man? Kau Man. Bukan Mak. Aku Zakwan. Zakwan. Kaman Berbalik pada soalan tadi. Aku pernah baca lah. Aku pernah tanya-tanya orang. Dia cakap memang solat ni memang solat di antara kau dengan Tuhan. Tapi ada cara-cara ni yang boleh membuatkan solat tu lebih sempurna macam itu. Kira kau kena solat depan muka dia ke? Bukan. Ada cara-cara dia macam Dah berkumpul. Apa maksud dia? Kira apa kau nak kena solat rekod depan pasal tak ada? Tak ada. Rekod bersama minta maaf. Kau nak suruh dia solat live lepas tu di depan dia? Yalah jemaah bersama-sama. Ni agak mengarut lah. Dah marut. So macam apa tu? Senang cakap dia macam menghalusi solat. Macam itu. Okay. So macam cara-cara betul. Macam kadang-kadang bila kita duduk tahiyat akhir, macam mana duduk tu, kaki dia, position tu macam itu. Itu dah macam cerita ni cerita Alan Skadi
cerita suami Yusof yang dia cakap kunut satu yang dia cakap pinggan ni dari mana? Pinggan Tanah ke apa? Apik kan? Buah ni siapa tanam? Apik tanam ke pakcik ke yang tanam? Sampai macam gitu lah kan? Kira sampai gitu dia nak suruh Siman ni buat lah kan. Betul. Kira dia apa ustazah. Okay, yang kau cakap sorry dia cakap tadi apa tak payah akhir duduk tu. Okay, 4 jentik kaki kena ni lah. Tak boleh 3 lah. Tak boleh 3. Kau 3 dia kira. Tak lah. Dia macam kepala. Wallahualam. Sampai gitu Wallahualam. Gitu Lagi satu syarat yang Man pernah ceritakan keluarga dia baru. minta. Sebab Man ni dia pernah khatam Quran. Alhamdulillah. Dia pernah khatam Alhamdulillah dia pernah khatam Quran. Tapi bila dia kecil macam nak Yalah, sekarang ingat lupa lah. early secondary school lah dia pernah khatam Quran. So bila ni dia minta syarat apa? Nak kena belajar baca balik Quran, nak kena khatam balik Quran. Okay. So macam Man ni pun macam okey, macam kau okey. Okay. Boleh buat tapi macam tadi kita pernah discuss lah. Perlu ke tak? Itu je. So itulah macam ada itulah syarat-syaratnya lah. Syarat-syarat yang macam besar yang diberikan oleh itu. Oh, kira berat jugalah syarat dia Berat. Tapi yalah terlalu kadang permintaan tu terlalu merepek lah. Betul-betul tapi Berat untuk ni lah untuk siapa yang nak buat tu lah kan. okay, Betul. so kita going to wrap up the Yes, story kita- dulu lah. Okay, dah lah dah tak pun cerita sedih lagi lah ya Allah. Okay, kita akan kembali kita ke the last episode lah. kita akan kembali dengan next segment kita. Next segment terus, okay. Itu conclusion lah about this topic. Next episode. Next segment tu. Next segment untuk kita tutupkan lah whether syarat tu Next penting ke tak penting. Dan itu je lah. Kita take a break dulu. Alright, jumpa korang nanti. Okay, bye-bye. Bye. Hai. Selamat datang ke podcast kami, di mana kami akan bincangkan cerita yang hangat, cerita viral, kata-kata mutiara, Kenapa dia buat macam ni? Bukan Segmen tu sedih. yang tunang dia cakap lah yang Segmen dia dah tahu kontroversi. hati. Dia tahu hati dia dah Dia untuk menilaikan yang solat tu betul ke tak betul. dan aksi gelakat 3 orang. tak tahu apa. Kalau korang faham lah. Tiga-tiga confused. Okay guys, welcome back to our final part. Final of part. di Episode 2. episode Syarat-syarat walimatul syarat-syarat lulus. walimatul lulus. So tadi Joe dah ceritakan apa yang terjadi pada Man. So pada aku everyone ada own perception but we can agree into one. Yang syarat-syarat yang kita dah discuss about is pada aku syarat-syarat yang terlalu berat untuk bakal pengantin lelaki ke bakal pengantin perempuan ke untuk ni lah untuk kita laksanakan. And memang bila kita discuss bila ada first ever part tu memang kita discuss ada syarat-syarat okey. Macam okey macam kawan aku yang syarat dia diterima yes. Ada syarat-syarat yang pada aku yang melebihi batas. Syarat-syarat yang ada yang terlalu merepek untuk kita ni lah untuk kita penuhi. So konklusi kita buat conclusion. Yes. Kita nak So the conclusion is simple lah. simple. Syarat tu boleh ada, memang ada. Memang syarat tu is good to have a guide. Kira macam guide lah, macam whether kau dah ready ke belum. Yes. So kalau misalnya kata certain pihak yang rasa tak boleh fulfill that syarat, we listen to the punya reason. So not just because dia tak boleh fulfill the punya syarat, kita terus stop, Yes. kau tak boleh kahwin. Betul. So that's not supposed to be the way lah. So pada yang bapa-bapa pengantin, yang bakal bapa-bapa pengantin yang ataupun bapa-bapa atau mak-mak yang ada anak perempuan ke, kalau boleh letak syarat tu biar berpada-pada lah. Kita jangan sangat terlalu ikut sangat trend. Sebab Trend, mungkin yes. sekarang trend dia hantaran gini. Nanti 10 tahun kemudian nanti trend dia makin naik. So it's not kita nak stop all these thing lah. It's okay pasal tu kita punya so-called kita punya own culture identity. So biar berpada lah, jangan sampai kita melaratkan kita. Melambatkan. Menyusahkan. Melambatkan. Yes. Sebab masjid yang kita nak bina ni ada satu benda yang memang diharuskan. Yes. Kita kalau boleh tak mau lambat-lambatkan. Kalau lagi lambat berzina tu lagi teruk. Oh, betul. Dia berzina kan. So kalau boleh lah kita it's best that kita sebagai bapa-bapa atau mak-mak ni kan,
anak-anak ada masalah ni semua, kalau betul suka sama suka, kalau tak ada duit pun sekalipun, kalau betul dia orang boleh tanggung, just proceed lah. Sebab rezeki tu semua di tangan Tuhan so bukan di tangan kita, bukan di tangan mak bapak semua. So kalau kau letak sampai 90,000 ke 50,000 ke untuk anak kau, Kalau lah yang nak kahwin tu anak menteri ke apa, okey lah. 90,000. tak, kalau anak menteri pun aku tak rasa should be that price lah. Because we not supposed to put price base money tu semua dekat Betul. anak kita. Correct. So itulah kita beri conclusion. So kita going to wrap it up. Tapi sebelum kita wrap up, kita shout out lagi. Yes. Shout out. Please, man. Kita our sponsor. Yes. Dreamwork Production. Dreamwork pula. Dreamwork lain company. Dia dah kali keempat ke lima tu. Dreamwork lain company. Kita akan Habis shout out kat bos. kita punya sponsor ni, Dream Studio Production. Kau nak shout out Dreamwork company. Dia terletak kat 21 Woodland Close. movie. Apa lagi company nama dia? Dream Studio Production. Dream Studio Production. Yes. Dream Studio Production lagi If you want to know more about them, San, dengar, San. please go to the IG, check on them. If you need any question, if you have any question, please DM them. They are happy to answer your queries. Dapat karipap guys. Tu maybe karipap kita je. Lain tak ada. Kau jangan memandai. Ada orang datang minta free karipap. Nanti orang kata beli ni dapat karipap. Jangan datang studio. Free karipap. Yes, kita akan wrap it up. Wrap Yes, it up. wrap it up. We'll see you guys in the next episode, and don't forget to like and subscribe. And Sambung Muhammad Rib ni. that's all from us for you guys. Hope For you guys this enjoy lah. episode. Jangan lupa like guys, like. Thank you Our official guys. Facebook page. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.